Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi Surau, tuan-tuan sidang jemaah rahimakumullah. Pertamanya alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ni dapat lagi sekali ya kita meneruskan bacaan kitab kita dalam hadis 40 ni. Malam ni hadis 40. Hadis yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab ni ada 42 hadis. Ya. Jadi maknanya untuk kita tamatkan kitab ni ada lagi, termasuk hadis ni 3 hadis lagi. Ya. Baik. Hadis 40 ni berkenaan dengan kehidupan kita. Kita hidup di dunia ni bagaimana persediaan, bagaimana kita nak buat persediaan untuk kita berada di tempat yang sebenarnya besok. Baik. An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khuz min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahu Al-Bukhari. Dari Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, Abdullah bin Umar ni masa dia jumpa dengan Nabi, dia kanak-kanak, dia anak-anak lagi. Jadi dia kata Rasulullah SAW datang lalu memegang bahuku. Nabi datang kat dia, Nabi pegang bahu, sentuh bahu. Dan Nabi pun bersabda, Nabi bagi nasihat kat budak-budak. Kita anak-anak kita ramai kat luar tu, ada tak kita bagi nasihat? Tak suka kita marah kan? Tapi Nabi dengan anak-anak, Nabi akan ada yang Nabi pegang kepala. Yang Umar ni, Abdullah Umar masa ni Nabi pegang bahu. Dan Nabi suka juga dengan kanak-kanak ni, Nabi bawa berjalan. Kalau Nabi naik kuda, naik unta kan, bawa budak-budak ni duduk belakang, jalan. Sambil-sambil berjalan tu Nabi beri beberapa nasihat. Jadi dalam keadaan ni Abdullah bin Umar dia kata masa dia bersama Nabi, masa ni maknanya dia kecil dulu. Nabi datang, Nabi pegang bahu dia dan Nabi bersabda, Nabi pesan. Dia berkata, hendaklah engkau berada dalam dunia ni, kita berada dalam dunia ni seolah-olah kita ni umpama orang yang berdagang. Berdagang sini terjemahan, bukan makna berdagang tu berjual. Makna dagang tu apa lagi makna dagang selain pada berjual? Orang yang merantau, kan? Orang yang dalam perjalanan berdagang, kan? Tu yang apa, Semerah Padi dagang Pak Malau kata kan. Dagang tu bukan maknanya berniaga. Orang yang merantau sampai satu tempat, duduk satu tempat, berdagang makna sini, ataupun kita kata ni orang yang dalam perjalanan. Nabi kata hendaklah bila berada kita hidup di dunia ni, kita kena rasakan kita ni seumpama orang yang merantau. Kita ni macam orang merantau.
Atau orang yang sedang melalui satu perjalanan, macam orang yang mengembara, orang yang bermusafir, Ibn Sabil, ya? Orang yang dalam perjalanan, orang yang bermusafir, ya? Kita daripada Port Dickson ni nak pergi ke Kedah, maka kita akan berhenti beberapa tempat, kan? Kita berhentilah R&R. R&R mana kita berhenti? R&R apa tu? Ampang ke? Rawang. Jauh pergi. Berhentilah R&R Rawang, berhentilah Sungai Perak, kan? Berhentilah kat Great. Mata mana-mana R&R tergerak hati nak berhenti, kita pun berhenti. Jadi macam itulah kita dekat dunia ni. Kita ni umpama orang dalam perjalanan, berhenti sekejap. Dunia tu umpamanya tempat kita berhenti sekejap. Nak banding dunia ni dengan waktu akhirat, tak boleh banding. Kita kata waktu dunia ni 1/5 daripada waktu akhirat, tak boleh. Tak boleh nak banding. Sebab apa? Sebab waktu akhirat tu dia tidak ada had masa dia. Akhirat ni dia bukan macam ada tempoh. Kita kata dia kat akhirat besok kita 2000 tahun hidup. Tak ada. Ya, akhirat ni tempohnya tidak ada. Jadi kalau nak buat perbandingan hidup dunia dengan akhirat, tak boleh buat banding. Ya. Hidup dunia ni 1/1000 macam akhirat, tak boleh. Kalau kita kata 1/1000, kita seolah-olah kata akhirat tu ada tempoh. Sebab tu kita boleh buat perbandingan, tapi kan tak boleh. Ya, tu dia. Kemudian Abdullah bin Umar kata, dia sambung lagi. Dia dalam hadis ini dia sebut, tadi Nabi sebut macam tu, ya. Kamu hidup di dunia ni umpama kamu ni orang yang sedang dalam perjalanan, apa yang merantau. Dan Abdullah bin Umar dia sebut lagi, dia beri nasihat dia pula. Ya, nasihat dia tu pun seumpama nasihat Nabi juga tadi, tapi dengan olahan ayat dia, kata-kata dia. Dia kata apa? Jika engkau berada di waktu petang, kita ni kalau berada di waktu petang jangan tunggu pagi. Ni maghrib ni jangan tunggu besok subuh. Ya. Apa kita nak buat hari ni? Yang kita kata pada maghrib nak baca Quran lah, ataupun pada isyak kan nak baca Quran. Tangguhlah pagi besok lah baca. Jangan tunggu. Contoh, ya. Dan apabila engkau berada waktu pagi, janganlah tangguh waktu petang. Ya. Kita nak buat sesuatu benda baik, katalah benda yang baik, nantilah dulu. Tunggulah dulu. Ni Abdul Rahman kata jangan tunggu. Sebab kita tak tahu. Kita nak buat, kalau kita buat dapat pahala, tapi kita tangguh tiba-tiba tak sampai masanya, kan? Kita dah rugi dengan amalan baik yang kita nak buat. Jangan pula kita kata, alah yang mesti nak buat tu benda baik tu kecil je, kalau tak buat apa, alah tak terkesan lah. Jangan. Amalan baik ni kalau kita buat walaupun kecil, dekat akhirat besok sangat kita nak. Kita kalau kat akhirat besok, kita akan fikir apa lagi amalan baik. Yang paling kecil tu kita akan sebut-sebut. Sebab apa? Situ masanya tak ada benda dah. Kan kita nak ke amalan je. Jadi walaupun masa tu amalan kecil, rasa sangat berharga. Kat dunia tak rasa apa. Ya, kat dunia ni nampak aib-aib terbuka. Alah tak apalah, sikit je, kecil je. Biar je lah. Kan? Aib tu loose sikit kan? Biarlah. Sebab apa? Sebab kita nampak benda tu kecil. Kan? Sedangkan Nabi suruh buat benda paling kecil pun Nabi suruh buat. Kan? Kita berjalan, nampak ada batu tengah jalan, Nabi suruh buang. Sebab kalau kita buang tu tandanya kita ada iman. Kalau kita tak peduli je, rugi lah. Kan? Lepas tu kita baca ya. Kita baca apa? Ayat Quran, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amalan walaupun sebesar zarah yang baik, maka dikira amalan tu. Sebesar zarah ni tak dapat nak ukur dah. Sebesar zarah ni paling kecil dah tu. Tak ada kita buat amalan sebesar zarah dah ni. Kita buat amalan biasa ni semuanya besar-besar. Kita buang tak cicak besar, bukan sebesar zarah tu. Besar zarah ni sangat halus, tak ada, payah. Sangat susah nak buat amalan sebesar zarah. Tapi Nabi kata kalau buat besar, Allah kata buat macam tu pun dikira sebagai amalan. Begitu juga dengan amalan buruk.
Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kamu buat juga amalan buruk, walaupun kecil, walaupun sebesar zarah, tetap Allah kira. Itu dia. Jadi amal baik, amal buruk ni jangan anggap kecil besar. Kan? Jangan tengok tu amalan besar ni saya kena buat ni. Yang kecil tak yalah, tak apalah, tak payah buat, tak boleh. Ya, besar kecil tu pandangan mata. Tapi penerimaan Allah tak sama. Boleh jadi kita buat besar, Allah tak pandang. Kan? Kita solat fardu maghrib tadi, tak pandang dia Allah. Sebab apa? Sebab itu dah memang fardu, kita kena buat. Tapi bila kita buat benda baik, boleh jadi itu yang menyebabkan Allah sayang kat kita. Kita buat benda kecil tadi, paip tadi, kan, lus, kita pun ikatlah dia supaya nak cari kepala paip baru, tak ada. Ambil getah ikat dia supaya air tak keluar. Boleh jadi yang kecil tu, itu mendatangkan kasih sayang Allah. Boleh jadi. Ya, baik. Jadi Abdullah bin Umar dia pesan lagi, dia kata dalam hadis ni, ya, jangan kalau kita berada di waktu petang, jangan tunggu pagi. Kalau kita berada waktu pagi, jangan tunggu petang. Dan gunakanlah wahuz min sihatika lima radika. Tu waktu kita tengah sihat ni, gunalah sebaik-baiknya, gunalah semanfaat-manfaatnya, sebesar sepenuh-penuhnya. Jangan tunggu sakit. Ya. Saya sihat ni nak berjalan je lalu. Masa sihat ni lah masanya nak apa? Nak berjalan-jalan, nak ke sana, nak kemari, nak ni, ya. Sakit besok barulah. Duduk atas katil pegang tasbih. Kan? Dah tak boleh nak buat apa? Duduk atas katil pegang tasbihlah, berzikir. Jangan tunggu. Boleh jadi masa kita sakit besok, kita ni, kan, jangan anggap bila kita sakit besok, masa kita tengah sihat ni, kita rasa masa sakit besok kita boleh buat macam-macam ibadah. Belum tentu. Orang yang sihat tiba-tiba sakit, apa benda tak boleh buat. Dengan pemikiran dia, dengan stresnya, dengan rasa perasaan sedihnya, semuanya bermain dalam fikiran, satu benda dia tak boleh buat. Cuba tengok orang sakit, apa yang dia ada? Dia mengeluh je. Kan? Kalau dah terlantar sakit, kita ni tengah sihat tiba-tiba jatuh sakit, kita akan orang kata down lah. Rasa habis. Masa tu nak buat apa pun tak jadi. Sebab itulah ibadah ni jangan tunggu. Masa kita sihat ni kita gunakan. Ni nak Ramadan lah ni, sebulan lagi. Kan? Nak Ramadan ni, macam mana kita nak nyambut Ramadan ni? Kalau kita berada dalam Ramadan besok dalam keadaan badan kita sihat, apa yang kita fikirkan nak buat nanti? Ada tak kita rancang Ramadan nanti saya nak buat apa dalam Ramadan ni? Nak manfaatkan, ya. Sekiranya Allah berikan saya ni kesihatan, seandainya Allah beri saya kesihatan yang baik, Ramadan ni besok sihat, tak sakit, tak ada gangguan apa semua, apa saya nak buat? Kita fikir tak? Banyak mana nak baca Quran besok? Ya, sekarang ni baca Quran, baca satu hari, satu muka, dua muka itu je lah, kan, sikit-sikit. Ramadan besok kita nak buat apa? Ada tak kita rasakan? Ramadan kali ni saya nak khatam seorang-seorang satu kali. Ya, tu rasakan. Ataupun kita dah tak, kalau sekali tu biasa, kali ni nak khatam 3 kali. Ya, 10 hari 1 kali khatam, sebulan 3 kali khatam. Rasakan, susun jadual. Ya, susun jadual untuk baca Quran. Dia tak payah pun kalau kita nak susun jadual baca Quran tu senang je. Dia satu juzuk dia ada 20 muka surat, kan? Ada 20 muka surat. Kita satu hari kalau nak 3 kali 3 juzuk, 60 muka surat. Bagilah waktu pagi, ya. Tengok kita bahagi sebelum subuh, katakan lepas sahur tu ada masa baca 2 muka surat, katakan. Ya. Lepas subuh ke, kejar, ambil masa baca lagi 4 muka surat. Ada 6. Ya. Macam itulah. Ataupun kita bagi-bagi. Dia waktu sedap baca Quran ni, waktu lapang lah, kan. Waktu lapang baca Quran ni pada saya lah, pada tuan-tuan mungkin berbeza. Saya rasa lapang baca Quran ialah lepas subuh. Sebelum subuh tu payah sikit. Ya, sebelum subuh tu agak sibuk. Tapi kalau lepas subuh tu ada masa.
10 minit, 15 minit. Bila lagi? Lepas asar. Ya, lepas asar. Lepas maghrib, lepas berbuka, lepas maghrib, dan juga lepas isyak, lepas tarawih. Itu masa. Ya, kita nak habiskan 3 juzuk. Biasanya lepas isyak tu 1 juzuk mesti habis. Tu kena disiplin lah. Lepas tarawih, balik tarawih, ya, 1 juzuk mesti habis. InsyaAllah yang 2 juzuk tadi, ya, lepas subuh, lepas asar ataupun lepas maghrib tadi senang. Ya, akan senang. Itu kalau kita nak rasakan, sebab kita tengah sihat. Kalau kita tengah sakit besok payah. Ya, kita banyak halangan. Tapi kalau masa sakit, kita buat ibadah, itu lagi baik. Kan? Orang yang sakit dalam keadaan uzur, dia buat ibadah macam mana orang sihat buat, pahalanya lebih baik pada orang yang sihat. Siapa yang sakit dia buat ibadah, pahalanya lagi banyak. Sebab dia buat dalam keadaan serba kekurangan berbanding orang sihat. Orang sihat ni tak ada apa. Ya, jadi jangan kita jadikan alasan bila sakit ni kita kendurkan ataupun kurangkan ibadah. Sepatutnya kita ajar diri kita ni, fahamkan diri kita masa sakit ni lah nak rebut ganjaran tu sebaik-baiknya. Maka kita akan buat bersungguh-sungguh. Ya. Wa min hayatika limautika, dan ambil peluang masa hidup ni sebelum mati. Masa kita hidup lah, kita masa untuk beramal. Hidup ni untuk kita buat amalan. Mati tak ada dah. Dah mati, besok nak buat amalan tak ada. Tinggal kita masa tu dikira amal. Dikira amal kita masa hidup. Dah mati. Masa hidup kita buat amalan, amal kita tak kira. Kita pun tak sempat nak kira amalan kita. Kan? Hari ni kita buat benda baik banyak mana? Tak dapat. Payah kita nak fikir. Ada benda-benda kita ingat je. Hari ni apa benda buruk kita buat, kita boleh tapi kita tak dapat nak detail. Tak dapat nak detail satu-satu. Boleh jadi banyak benda buruk, boleh jadi banyak benda baik. Kan? Jadi masa hidup ni kita tak dapat nak kira amalan kita tu. Tapi kita buat amalan. Tapi bila kita dah mati, tak ada lagi amalan. Amalan tak ada dah. Yang tinggal apa? Malaikat lah yang akan kira amalan-amalan kita tu. Satu persatu dia kira. Tak ada satu pun amalan yang boleh tercecah daripada pengetahuan malaikat. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Umar. Imam At-Tirmizi juga ada meriwayatkan hadis ini dari hadis lain daripada Mujahid dengan tambahan iaitu wa'ada nafsaka min ahlil kubur, yang hujung tu selepas wa min hayatika limautika. Ya, dalam hadis Imam At-Tirmizi ada tambahan wa'ada nafsaka min ahlil kubur, dan kira diri kamu tu daripada hitunglah diri kamu daripada ahli kubur. Daripada kita kena kira diri kita ni, kalau kita dalam kubur macam mana. Boleh tak kita kira? Kena ingat, ya. Kena gambarkan, kena rasakan. Kalau kita tak rasakan, maka kita tak akan ada kesedaran. Ya. Baik, hadis ini adalah menilai penghidupan seseorang dalam dunia dengan memperkatakan secara terus terang hakikat dunia dan kehidupan di dalamnya yang mesti difahami oleh orang mukmin, dan menerangkan pula apakah yang wajib disediakan sebelum dia diperintah meninggalnya kelak. Mana hadis ini disebut bahawa hadis ini Nabi ingatkan tentang masa kita hidup ni, apa benda kita kena sebelum kita meninggal, apa benda yang kita kena sediakan. Okey. Baik, yang pertama hadis ni ialah berhubungan dengan dunia dengan orang mukmin. Kita ni sebagai orang yang merantau ataupun pengembara. Menurut kata Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang bahunya lalu bersabda, hendaklah engkau berada dalam dunia seolah-olah engkau seorang pedagang. Engkau orang yang berdagang ataupun orang yang merantau atau pengembara yang sedang dalam perjalanan. Ya, itu kata Nabi. Ini adalah satu nasihat yang tepat, menjadi panduan hidup kepada Abdullah bin Umar. Bila Nabi nasihat macam tu, dia terkesan. Ni seorang budak diberi nasihat oleh Nabi,
dia sangat terkesan dengan nasihat yang diberi Nabi. Kita pun boleh macam tu. Sebab itulah kita dengan anak-anak ni, ya, kena selalu cakap yang baik. Budak-budak ni dia punya penerimaan dia tu bersih lagi. Budak-budak dia tak akan kata ni temberang ni, kan? Kalau kita beritahu cakap-cakap yang elok, dalam kepala dia tak akan fikir ni temberang, ni bohong, apa semua tak ada. Tapi kalau kita bercakap sama kita dengan kawan-kawan, belum tentu, kan? Masing-masing mungkin akan pandangan dengan negatif, terima dengan buruk, walaupun kita cakap yang baik. Tapi budak-budak tidak, ya. Jadi sebab itu kita tengok contoh Nabi SAW dengan anak-anak, Nabi akan ada sentuhan dan beri nasihat yang baik. Sebab tu anak seperti Abdullah bin Umar ni, dia ingat pesanan Nabi tu. Ya. Kita ni dalam kehidupan kita ni, kalau kita ni pun biasanya kita akan ada terkesan dengan satu sebutan. Ya, kadang-kadang kita dengar orang tersebut, kita ingat. Tadi ada seorang bekas cikgu pencin datang sekolah. Cikgu tu dia cerita, dia kata, ustaz tak kenal saya tapi saya kenal ustaz, kata. Datang ke sekolah saya lah. Saya ingat kata-kata ustaz dulu masa ustaz dekat Panglima, kata. Dekat Panglima 2017. Saya 2017 dulu dekat SK Panglima Anan. Dia kata, saya sampai sekarang saya ingat apa yang ustaz sebut. Masa tu dia bukan sekolah tu, dia datang daripada sekolah lain, datang ke sekolah tu. Saya pun tak perasan dia, mana saya ingat, kata, kan? Dah berapa tahun? Dekat 10 tahun, dah 8 tahun. Dia kata, saya ingat satu-satu yang ustaz sebut, dia kata. Kita tak perasan. Saya kata, saya tak ingat lah dah. Dia pun saya tak ingat. Apa yang saya cakap pun saya tak ingat, kan? Maknanya apa? Maknanya orang kita ni kadang-kadang macam tu. Kita akan ada sesuatu perkataan yang orang sebut, dia memberi kesan kat kita dan kita ingat. Inilah yang kepada anak-anak tadi. Budak-budak ni begitu juga. Bila kita sebut sesuatu perkataan yang baik, yang memberi perasaan positif kat dia, dia akan ingat. Ya. Itu dia. Jadi begitulah Nabi SAW, ya, dengan sahabat-sahabat yang kecil ini, Nabi akan memberi ingatan yang baik-baik, ya. Baik. Dan inilah yang mesti diperhatikan serta dimengertikan oleh setiap orang yang ingin hidup bahagia dunia, ya. Hidup dia nak dunia ni, nak hidup bahagia, dan dia akan jadikan dunia ni sebagai alat untuk mengisi kehidupannya yang baik, guna mencapai darjat yang lebih tinggi dan lebih sejahtera serta lebih utama dan abadi di sisi Allah pada hari akhirat kelak. Ya, itu dia. Kalau kita ni nak dapatkan kehidupan kita yang panjang besok, yang sangat lama besok, nak dapat kehidupan yang baik, maka di dunia ni yang singkat ini, ambillah peluang untuk persiapan. Itu dia, ya, kata-katanya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menggambarkan keadaan dunia dan akhirat. Apa kata Ali? Satu Ali ni, perkataan-perkataan ni memang sangat baik. Perkataan-perkataan ni perkataan orang bijak. Perkataan dia boleh menjadi satu renungan kita. Kita tak fikir apa yang dia bercakapkan. Ini Sayyidina Ali, seorang yang Allah berikan kehebatan dari segi ilmu. Ali ni sahabat yang antara sahabat yang ilmunya tinggi. Ya, ilmu dia baik. Perkataan-perkataan dia pun sentiasa memberikan sebagai ikutan. Sebab tu kalau tengok orang Syiah sangat taksub pada Sayyidina Ali. Kan? Orang Syiah sangat taksub. Kita tak ada sampai taksub tu. Taksub kita pada Nabi SAW. Nabi kita kena taksub. Kita kata Nabi pun manusia, tak ada taksub. Tak boleh. Nabi ni kita kena taksub. Sahabat kita hormati, jangan melebihi Nabi SAW. Baik. Inna dunya qadir tahalat mudbirah wa innal akhirah qadir tahalat muqbilah wa likullin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Ali kata apa? Sesungguhnya inna dunia ni dah tinggal kat belakang.
Umpama kita ni berjalan, dunia ni dah tinggal kat belakang dah. Sebab apa? Kita makin lama makin meninggalkan dunia. Kan? Kita ni makin lama kita hidup, bukannya kita makin bukannya kita ni semakin jauh semakin kita ni makin meruang, kita besar dengan dunia. Kita makin lama makin perlahan menghampiri untuk tinggalkan dunia. Jadi dia akan berada di belakang. Dunia ni macam mana pun kita hidup lama macam mana pun, dia tetap akan tinggal di belakang. Dan akhirat pula, dia sedang menunggu kita di depan. Akhirat ni berada kat depan kita dah ni. Kita tak tahu jaraknya, masanya bila, tapi dia semakin dekat. Ya, tu. Akhirat ni sekarang berada di depan kita. Dan bagi tiap-tiap dunia dan akhirat ni, dua-dua ni, dia ada putera-puteranya, ibnun. Ya, dia kata banun, dia kata. Ya, dia ada putera-puteranya, lelaki, anak-anak lelakinya. Maka Sayyidina kata, kamu kena jadi anak lelaki kepada akhirat. Bila sebut anak lelaki akhirat, apa? Dia kena berkhidmat dengan akhirat. Jangan jadi anak lelaki dunia. Maknanya kita berkhidmat dengan dunia. Kita kena jadi anak lelaki akhirat, ya, supaya kita berkhidmat dengan akhirat. Kerana sesungguhnya hari ini kita tengah hidup sekarang ni ialah hari amal yang tiada perhitungan. Sekarang ni kita hidup ni, kita kena buat amalan dan kita tak boleh kira, seperti kita sebut tadi. Sedang esok, maknanya di akhirat besok, masa tu tak ada lagi amalan, yang tinggal hanya perhitungan. Dikira amalan kita. Ya, dunia ni kita beramal, kita tak boleh kira, hitung apa yang kita buat. Tapi di akhirat besok ataupun selepas ini, selepas kita meninggalkan dunia, kita tak ada lagi lah nak buat ataupun nak melakukan amalan. Ya, memang benar dan tepatlah sekali gambaran baginda Sayyidina Ali ni, ya, yang pada hakikatnya menunjukkan bahawa dunia ini tempat untuk beramal dalam sekian waktu yang tertentu, dan bukanlah tempat untuk bermukim duduk bersenang-senang sepanjang zaman. Kerana ini seseorang dikendaki kedudukannya sebagai seorang yang berdagang atau merantau atau mengembara. Ya? Jadi itulah dia keadaannya. Baik, kenapa jadi macam tu? Kalau kita letakkan diri ni sebagai orang yang sedang merantau, macam mana? Sebagai seorang yang merantau di negeri orang, tentulah kita rindu kepada kampung halamannya. Ya, kita merantau jauh. Tuan-tuan, ya, pernah bekerja dulu, duduk jauh dengan keluarga. Kita keluar tinggalkan keluarga, tentulah hati kita teringat kat kampung. Dekat sini ramai orang-orang daripada luar datang, kan? Orang daripada Indonesia, daripada Bangladesh, daripada merata datang ke Malaysia ni. Ya, datang nak singgah sementara. Adalah yang tinggal terus, ada kan? Tapi kita tengok yang ramainya apa? Mereka ni datang sekadar untuk mencari bekal. Ya. Tadi dalam satu cerita tadi, satu cerita lah kan, baca tadi, seorang Bangladesh tu pendapatan dia sebulan 4,000. Punya rajin kerja, sebulan dia dapat 4,000. Dia guna untuk kehidupan kat Malaysia berapa agaknya? Kita kalau dapat 4,000 lah habis, kan? Sebab kita kat sini kan, kita gaji 4,000 habis lah sebulan. Dia ceritanya, dia kata dia dapat 4,000, yang dia guna untuk kehidupan sebulan dia 200 je. Yang lain semua hantar balik kampung. 200 je. Sebab mereka ni, orang yang berdagang ni, mereka tak kisah pun. Dia tak kisah pun dengan tempat tu dia nak makan apa, dia sekadar dapat makan cukup. Saya pernah berdagang, saya pernah merantau, ya, berada di negara luar. Lepas sekolah dulu, tahun 90-an, tahun 90, ya, 90 tak silap, 92, ya. Selepas habis STPM apa semua, jalan pergi ke Singapura. Duduk di Singapura, bekerja kat sana, di tempat shipyard, buat kapal, ya, situ. Duduk sana, rumah setinggan je. Kita duduk daripada sini nak duduk rumah-rumah sewa pun memang tak mampu dah. Duduk rumah setinggan je.
Rumah setinggan tu, kalau tuan-tuan tengok cerita P. Ramlee, itulah rumah dia. Satu rumah ada berapa bilik, tuan rumah sewakan bilik-bilik. Specialnya rumah tu. Bila tengok cerita P. Ramlee punya lapuk tu, itulah gambaran rumah kayu, ya, rumah kayu, dalam tu dia buat bilik-bilik, kita sewa bilik. Lepas tu peraturan dia pula, bila kita sewa, kita bukan dapat hak milik bilik tu. Peraturan dia. Ya. Peraturannya apa? Kita sewa duduk dalam bilik tu, tuan rumah boleh masuk, berapa orang dia nak masuk dalam bilik tu. Saya dapat bilik bilik saya besar sikit pada belakang ni. Dia letaknya 8 orang. Kalau baring tu tidur, tak boleh berpusing, terlentang belaka sebab sempit. Seorang sewa berapa? $50. Apa ni, Singapura. $50 zaman tu dia kali 1.4, mana 70. RM70. Zaman tu lah 1.48 masa tu, ya. Tu. Tapi kita tak ada apa. Cuba dekat sini. Cuba kita kerja kat Malaysia ni, kat tempat kita, serik je, tinggal lah. Memang dekat sana, kerja, hidup kita nak kerja je. Bangun pagi, pukul 6 pagi dah bergerak. 6 pagi, datang dah, ambil. 6 pagi, bergerak, hantar ke tempat kerja tu. 8 malam baru sampai balik rumah. Ya? 8 malam sampai balik rumah. Mana satu hari tak apa, dalam perjalanan dan juga kerja je. Balik rumah tak ada buat apa dah. Bilik air sama macam P. Ramlee. Satu rumah tu satu je bilik air kat luar. Satu rumah tu berpuluh-puluh orang duduk, bilik air kat luar ada satu. Itulah, duduklah menunggu giliran. Sama. Ya. Tapi adakah kita rasa masa tu, kita rasa macam susah, rasa macam tak ada. Sebab kita datang nak kerja. Bila kita datang nak kerja, kita tak fikir dah kesenangan. Kita tak fikir dah benda-benda yang rasa macam gangguan, tak ada. Semua jadi okey. Boleh. Itu maknanya kalau kita berada dalam keadaan merantau, kita akan lupa kesakitan, kita akan lupa keperitan apa semua, sebab kita fikir nak kerja je. Ya? Jadi sebab tu dia kata ni, kalau kita dah berada di perantauan, lepas tu kita akan ingat nak balik. Kita akan fikir nanti cukup-cukup ni baliklah. Ya. Saya kebetulan kemudian dapat maktab. Dapat maktab perguruan. Itu pun abang tolong uruskan semua. Ya. Dia dah mohon sana mohon sini, saya dekat sana. Dapat, alhamdulillah dapat. Dapat balik. Kebetulan masa balik tu orang tua tak ada. Dapat pergi haji. Ya, jadi tak pakai duit orang tua. Semua duit-duit kita kumpul tu dulu, itulah guna untuk daftar, untuk masuk. Masa tu tak di maktab ni asrama tak cukup, kena cari rumah sewa pula di luar. Kena ada deposit, kena bayar tu. Cukup. Bekalan kita kerja tak berapa lama tu. Cukup. Tu dia. Ya. Itu tanda maknanya kalau kita ni, begitulah kita ni. Kalau kita rasa diri kita ni orang yang berdagang, ya, kita pasti akan rasa tak ada rasa apa, kita takkan rasa pedak dengan kerja. Saya kerja sebab tu, dia paling banyak pendapatan dia bila kerja malam, overnight. Siang daripada pukul 7 sampai 4.30 tu shift kerja. 4.30 sampai pukul 7 overtime setiap hari. Kita kerja memang setiap hari overtime sampai pukul 7. Kemudian kalau malam tu ditawarkan kerja 10 malam sampai 3 pagi, itu paling best. Sebab gaji dia lagi banyak. Gaji dia banyak, dapat $60 satu hari. Zaman tu, zaman 90-an, $60 besar. RM60 duit kita pun dah besar dah zaman tu. Ya. Memang mewah lah. Bila dapat je tawaran, malam tu ada apa ni, supervisor kata overnight. Suka sangat. Memang suka. Tak tidur pun tak apa. Ya, itu dia. Sebab apa? Sebab kita rasa nak kerja. Kerja tu apa? Amal lah. Kalau kita comparekan dengan ibadah, amalan lah. Amalan, kerja lah. Amal pun katanya kerja lah. Ya. Jadi yang pertama, kenapa kita ni kena rasakan diri kita ni orang berdagang ataupun orang yang merantau? Kerana di situ kita akan
kita akan teringat kampung halaman, kita akan fikirkan kita nak selesa bila kita balik. Contoh kita kata tadi orang Bangladesh tadi kan, kenapa dia daripada 4,200 je dia guna untuk kehidupan dia sebulan, 3,800 dia hantar ke kampung, sebab dia fikir kat kampung besok tu yang penting. Kat Malaysia ni kerja pun tak lama. Kat Malaysia ni kerja-kerja kita, kalau kita orang yang daripada luar datang kerja ni, dia tak boleh kerja lama. Orang daripada luar, kalau dia kerja pakai permit, kalau kerja pakai permit, ya kalau yang tak ada permit ni lain lah. Yang kerja pakai permit, tempoh dia 10 tahun je. Bila sampai 10 tahun, permit dia akan naik berkali ganda. Permit dia naik, ya. Permit dia tak silap lah kan. Ada seorang kawan saya, masa saya di Serting dulu, saya berkawan dengan daripada Indonesia ni, daripada Lombok. Saya mengajar satu masjid tu. Saya mengajar masjid tu, jemaah yang datang dengan tu semua orang Indon. Orang Malaysia tak ada, seorang aja, seorang dua. Tapi yang ramai semuanya orang daripada Indonesia, daripada Lombok. Dia kerja dengan Risda. Jadi mereka ni kerja ambil buah. Tak silap dia cerita, bila sampai 10 tahun biasanya orang akan balik. Sebab bila sampai 10 tahun, permit dia jadi 10,000. 10,000 sebulan 1,000. Tak sanggup. Jadi mereka akan balik. Masa saya mengajar tu, adalah salah seorang tu, jemaah tu, tahun tu dia kena balik. Sedih sungguh dia. Sedih sungguh dia. Sebab apa? Merasakan dah lama kan. Itu. Jadi mereka ni bila bekerja di satu tempat, mereka fikir kat kampung. Itu nak simpan di sana, sebab bila balik ke kampung besok selesa. Boleh buat perniagaan, boleh buat rumah, boleh mulakan kehidupan. Ya. Kalau yang bujang dia boleh berkahwin, dia modal dah ada. Bangladesh tadi kalau 3,800 sebulan, kerja 5 tahun, berapa dia dah kumpul? Kalah kita. Kan? 3,000 kali 10 12 bulan, katalah 36,000. Kali 5 dah 200,000, dekat 200,000. 200,000 modal besar. Jadi begitulah. Kalau kita ni rasakan diri kita ni orang berdagang, tentulah kita akan fikir ke kampung halaman dan kita nak kita selesa sana. Namun demikian, kerinduannya itu tidaklah ada erti kalau di waktu kembali nanti, kalau dia rasa orang berdagang, nanti sampai masa dia kena balik semula ke kampung halaman dia, tak buat persiapan apa-apa, modal tak hantar, duit tak kumpul kan. Jadi apa guna? Balik kampung nak kerja pun dah tak larat. Jadi dia pun jadi orang apa? Merempat juga kan. Itu yang jadi kena marahlah dengan mak ayah dia. Okey. Padahal banyak barang-barang keperluannya yang akan digunakannya di kampungnya untuk kesenangan yang kelak. Sedang barang-barang tu tak boleh dibawanya secukupnya. Maknanya barang-barang tadi patutnya macam tadi kumpulkan, tapi tak kumpul, tak ada benda. Kerana tidak berusaha mendapatkannya atau telah didapatinya tetapi telah dihabiskan begitu saja, seolah-olah tidak akan kembali ke kampungnya. Dia dapat 4,000 tapi 4,000 tak habis kat Malaysia ni, habis begitu je kan, tak simpan, jadi balik kosong. Inilah keadaannya orang yang berdagang ataupun orang yang merantau. Dan ini pula keadaan seseorang dalam dunia ini yang sama-sama dalam perantauan, ya. Sama-sama pula mesti mengusahakan untuk menyediakan bekalan yang sebaiknya dan secukupnya untuk hari kembali kelak. Itulah maknanya kalau kita nak compare antara kerja kita kat dunia ni, kita di tempat orang, dengan kita anggap dunia ni pun seperti tempat yang kita nak sekejap je, tapi kita nak buat persiapan di akhirat. Ya. Jadi tentulah kita fikirkan bahawa kita kena buat persiapan yang sebaik-baiknya. Carilah ruang, ya, carilah, tengoklah mana-mana yang kita boleh dapat, ya. Amalan yang paling banyak, yang paling mudah ataupun yang paling sangat diberi penilaian yang tinggi, ya, dalam ibadah ni, dalam ibadah kita ni, dia ada amalan tu macam-macam, tapi amalan yang paling tinggi ganjaran pulangannya apa dia? Ialah sedekah. Sedekah tak amalan paling tinggi ganjarannya, ya. Orang yang sedekah, satu dia akan dapat pahala berganda-ganda,
Dan masa yang sama Allah padam, Allah kurangkan, Allah hilangkan dosa-dosa dia yang ada. Itu amalan paling baik. Ya. Lepas tu dalam Quran kata hal adulukum. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin. Tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, nak tak kalau aku bagi tahu, aku tunjukkan satu perniagaan, yang mana kalau kita buat, dia akan dapat membebaskan kita daripada azab yang pedih. Tu'minuna billah, macam mana wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu beriman dengan Allah dan juga kamu keluarkan, kamu korbankan, korbankan diri kamu untuk perjuangan di jalan Allah, sama ada dengan diri kamu tu sendiri ataupun bi amwalikum, ataupun dengan harta. Maknanya sedekah, infak dan sebagainya. Tu yang paling hebat, yang paling menguntungkan, yang kita ada peluang. Kita baca Quran, kita solat itu ada, memang ada, tapi yang lebih memberikan kelebihan yang besar ialah sedekah. Sebab kalau kita solat, kita Quran antara kita dengan Allah, tapi apabila kita bersedekah tu, dia dengan Allah dan juga dengan manusia. Itu dia lebih baik. Wallahu alam. Cukuplah untuk malam ni, sekadar untuk kita kita meneliti dan juga memahami tentang bab ni. InsyaAllah ada masa, ada umur lagi kan, jumpalah lepas raya besok. Kalau nak jumpa bulan depan ni dah masuk puasa, kalau minggu kedua tu, hari ni berapa bulan? Hari ni 13, 14 bulan. 14 kan, 14 tu dah puasa. Tak adalah, naik sekali lagi besok baru raya kan, pun mungkin tak sempat juga kan, baru 2-3 hari raya, kita macam-macam mungkin balik kampung apa semua. Jadi insya-Allah lah bulan 5 lah pula, lalu mana kalau ada apa, ada jodoh pertemuan untuk kita bersama lah, sekali lagi. Okay, tuan-tuan, sekadar tu mohon maaf salah silap sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma, wa saharna ma'a Daud dan jibala yusabihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabba Sulaiman wa ya Rabba Ibrahim wa ya Rabba Musa wa Isa wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.